Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tutorial ini saya akan menguraikan kepada anda berkaitan dengan aplikasi Cori Player, iaitu versi terkini, versi 6, ya, daripada peningkatan Digital Furqan versi 1 yang awal. Perisian ini agak menakjubkan kerana ianya membolehkan seseorang itu bertilawah bersama-sama, bukan dengan seorang, malah 4 tokoh Cori terkemuka dunia, di samping dapat membetulkan bacaan. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan apabila kita mendapat CD berkenaan, kita pindahkan bahan daripada CD ke dalam komputer kita. Kalau kita lihat di sini, saya telah pun pindahkan bahan berkenaan ke dalam komputer saya di dalam local disk C di atas nama SRC application. Saya double klik, saya akan jumpa Microsoft. Double klik, saya akan cari logo Cori Player dan saya pindahkan dia ke dalam desktop. Ya, dia akan muncul seperti ini bagi membolehkan pada masa akan datang saya boleh akses dengan mudah, hanya perlu klik, double klik untuk pergi ke paparan bacaan Al-Quran. Baik, apabila saya klik logo berkenaan, saya akan sampai ke paparan ini. Kita lihat di situ ada 4 pilihan Cori, iaitu tokoh yang pertama Syekh Mahmud, Syekh Sa'ad, Syekh Mishari dan juga Syekh Abdul Rahman. Apabila saya klik tokoh saya yang pertama, kita akan lihat paparan berikutnya. Jangan risau apabila melihat paparan dengan tulisan ayat yang begitu kecil, sebab kita ada beberapa mood di sini. Mood yang pertama ni ialah mood yang kita lihat sekarang. Mood yang kedua ni ialah untuk melebarkan ayat berkenaan, ya, supaya kita dapat nampak dengan lebih jelas. Kalau masih tidak jelas lagi, kita boleh pergi kepada mode yang ketiga. Kita boleh zoom in untuk membesar ataupun zoom out untuk memperkecilkannya. Baik, kita pergi kepada barisan menu. Kita lebarkan sedikit supaya kita dapat melihat menu ini. Kita pergi kepada surah. Di sini ada 114 surah yang lengkap beserta dengan makna bagi setiap surah. Contohnya Ali Imran bermakna keluarga Imran, okay? Dan juga setiap ayat-ayat yang kita klik, kita akan dapat lihat maknanya dalam bahasa Melayu, terjemahannya dalam bahasa Melayu. Baik, kita pergi kepada bacaan. Saya ambil contoh surah yang pendek, iaitu surah An-Nas. Untuk memulakan bacaan, dia ada dalam 2 mood, iaitu mood bacaan penuh dan satu lagi ialah mood bacaan terputus-putus. Mood bacaan penuh ni sekiranya kita bacaan kita lancar dan sebagainya, tetapi untuk mood pendek ini ialah sekiranya kita agak lambat dan ingin membetulkan bacaan kita, kita boleh berhenti di mana-mana ayat, ya. Saya bagi contoh, mood pertama iaitu mood bacaan penuh. Saya hanya klik start di sini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mood yang kedua ialah bacaan terputus. Ada di kalangan kita yang ingin mungkin agak lambat dan juga untuk melihat setiap ayat itu maknanya dalam terjemahannya dalam bahasa Melayu. Sebelum tu ingin saya menyatakan di sini bahawa pilihan bahasa itu kita ada beberapa pilihan bahasa, iaitu dalam bahasa Inggeris, Indonesia, Cina, Arab dan juga Tamil. Saya bagi contoh, apabila saya klik dalam bahasa Cina, maka makna setiap surah itu ada maksudnya dalam bahasa Cina dan terjemahannya juga dalam bahasa Cina. Ya, kita patah balik ke dalam bahasa Melayu tadi, ya, dan kita boleh ulang setiap ayat itu. Suara daripada ayat ini kita boleh besarkan volume dia, dan jangan risau, kita dapat mendengar dengan jelas sebab suaranya dibina dalam bentuk yang digital, ya. Baik, itu berkaitan dengan surah.
sama juga dengan juz, ya, fungsinya sama juga. Kita boleh buat bacaan dalam bentuk penuh ataupun bacaan terputus-putus. Baik, yang seterusnya ialah bookmark. Bookmark ini bertujuan untuk kita menandakan bacaan kita yang terakhir. Mungkin kita tidak dapat meneruskan bacaan disebabkan satu hal yang tidak dapat dielakkan, kita boleh bookmark. Contohnya, kita berhenti sampai setakat sini, kita bookmark surah An-Nas ayat yang pertama, kita klik OK, akan muncul di sini, dan kita boleh exit, keluar daripada sistem untuk buat kerja lain. Dan pada masa akan datang, sekiranya kita ingin merujuk tempat kita berhenti dahulu, kita hanya perlu klik sahaja, ya. Contohnya di sini saya berhenti setakat surah An-Nas ayat pertama, saya hanya double klik, ya, dia akan tunjukkan tempat terakhir saya berhenti. Okay. Jadi fungsinya sama juga untuk surah dan juga juz. Yang seterusnya search, ya. Search ni untuk kita mencari perkataan-perkataan tertentu, ya. Yang ini mungkin berguna untuk kita buat kajian ataupun membina teks, membina khutbah dan sebagainya. Kita type perkataan berkaitan dengan dosa, dan kita klik search. Itu ada beberapa ayat yang menyentuh berkaitan dengan dosa, ya. Ada 129 ayat menyentuh dengan dosa. Dosaku, dosamu, dan juga dosanya. Kita klik di sini, dinyatakan dengan lebih detail berkaitan dengan surah beserta dengan ayat keberapa dalam surah berkenaan yang menyentuh berkaitan dengan hal berkenaan. Contoh yang di sini ada 9 ayat dalam surah Al-Baqarah yang menyentuh berkaitan dengan dosa. Untuk pergi ke ayat itu, kita hanya double klik, ya. Siap dengan terjemahannya di bawah ini. Okay. Yang seterusnya adalah ruangan indeks. Okay. Daripada A hingga ke Z. Bahagian ini agak menarik juga bagi mereka yang ingin buat kajian tentang sesuatu. Contohnya, sekiranya kita ingin membuat kajian berkaitan dengan air, kita lihat di situ ada beberapa surah dan ayat-ayat yang terkandung dalamnya yang menyentuh berkaitan dengan air. Untuk lebih detail, disentuh di situ ayat-ayatnya dalam surah Al-A'raf berkaitan dengan air. Apabila kita double klik, kita boleh terus pergi ke ayat-ayat berkenaan beserta dengan terjemahannya. Yang ini baik untuk sekiranya seorang ingin membuat kajian ataupun membuat teks ucapan ataupun ceramah ataupun khutbah dan sebagainya, ya. Baik, saya perkenalkan seterusnya berkaitan dengan menu-menu di sebelah atas. Ini adalah untuk kita mulakan bacaan, untuk kita pause, untuk berhenti. Yang ini untuk kita bergerak ke surah ke belakang. Yang ini untuk kita bergerak ke surah yang di hadapan. Yang logo ini adalah untuk melihat ayat yang sebelumnya. Yang ini untuk melihat ayat sesudahnya. Saya bagi contoh, bila saya klik di sini, kita akan pergi ayat demi ayat yang sebelumnya. Dan apabila saya klik ini ialah ayat-ayat selepas sesuatu surah, ya. Yang ini pula adalah apabila kita ingin kembali ke page yang pertama. Okey. Ini untuk ke page yang sebelum dan ini untuk page yang berikutnya. Baik, di sini ada satu ciri baru yang sebelum ini tidak ada dalam Digital Furqan versi yang awal, iaitu berkaitan dengan panduan untuk hukum tajwid, ya. Panduan untuk hukum tajwid di sini. Dan kita klik setiap ayat diwarna dan sebagainya, termasuk garis untuk mushaf, ya. Di sini dia akan bagi panduan hukum tajwid dan juga tanda-tanda wakaf supaya kita dapat buat bacaan mengikut tajwid yang sepatutnya, ya.
Untuk memilih query yang seterusnya, ikon query yang seterusnya, kita hanya klik di sini, Home, dan kita boleh buat pilihan baru untuk ikon query seterusnya. Begitulah tutorial ringkas daripada saya, dan bagi saya perisian ini memberi banyak manfaat, meningkatkan keyakinan dan menyediakan asas yang kukuh dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Semoga tutorial ringkas ini memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.